Indah berbalang, si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam, selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam produktiviti dan salam hormat buat hadirin hadirat, sidang penonton yang saya kasihi. Terlebih dahulu saya ingin memohon maaf kerana sesi kita bermula agak lambat sedikit kerana ada masalah teknikal sebentar tadi. Namun tak apa, kita boleh teruskan saja pada hari ini. Hadirin hadirat, sidang penonton yang saya kasihi, dalam masa sejam anda akan bersama saya, Hanif Cik Wan. Pada petang ini, kita akan bersiaran secara langsung untuk saya bawakan sesi JRP webinar series ini. Dan yang menariknya di sini, sekali lagi bersama kita pada petang ini, saya bawakan Dr. Haji Nur Hisham Muhammad Alwi daripada Perunding Pembangunan Organisasi untuk bersama-sama kita berdiskusi satu lagi tajuk yang menarik, iaitu merakyatkan transformasi perundangan. Okey, selamat datang Yang Berusaha Doktor. Dan apa khabar? Selamat datang Cik Hanif, terima kasih. Mungkin Hanif, tak dapat tengok video daripada doktor kerana ada masalah teknikal sedikit. Tapi tak apa, yang penting kita dapat dengar suara ya dok. Yalah, apa yang ada lah, kita gunakan sumber-sumber yang ada lah pada masa ini lah insyaAllah. InsyaAllah kita akan teruskan sesi kita pada petang ini. Sedang penonton yang saya kasih sekalian, suka saya ingatkan di sini sekali lagi, sesi perkongsian yang kita adakan ini adalah dijalankan secara santai. Jadi jika tuan-tuan dan puan-puan ada sebarang persoalan ingin tanya, boleh terus bertanyakan soalan tersebut dengan mengangkat tangan atau menggunakan button raise hand ataupun memasukkan soalan tersebut pada button question di paparan skrin tuan-tuan dan puan-puan. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah untuk bersama kita sehingga penghujung sesi kerana CJ penyertaan juga akan di-emailkan kepada tuan-tuan dan puan-puan selepas sesi webinar selesai dijalankan. Baiklah, sebelum kita ke agenda utama pada petang ini, saya bacakan sedikit latar belakang penceramah Yang Berusaha Dr. Haji Nur Hisham Muhammad Alwi. Kata orang kerana tak kenal maka tak cinta, dah kenal jangan buat-buat lupa. Baiklah, Dr. Haji Nur Hisham Muhammad Alwi ataupun Dr. Sam adalah seorang perunding bersekutu MPC yang terlibat dengan inisiatif amalan baik peraturan JRP di peringkat persekutuan dan negeri. Memperolehi ijazah Doktor Falsafah dalam bidang pendidikan pengembangan dari UPM dan Master of Science dari Purdue University, Indiana, USA. Dr. Sam pernah dilantik sebagai Profesor Adjun di Fakulti Sains Makanan dan Pemakanan Universiti Malaysia Sabah, UMS, dan juga di Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Sumber Manusia di Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS. Baiklah Dr. Sam, berbalik kepada topik kita JRP webinar series pada petang ini, iaitu merakyatkan transformasi perundangan itu sendiri. Ada baiknya Dr. Sam menjelaskan sendiri apakah yang dimaksudkan dengan merakyatkan perundangan itu dan apakah sebenarnya objektif utama yang kita akan lihat pada sesi webinar kali ini. Silakan Dr. Sam. Terima kasih Hanif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pertamanya kita ucapkan terima kasih kepada MPC. Sekali lagi terima kasih kepada Cik Hanif, Tuan Haji Zaki, Tuan Haji Azrul dan pengurusan tertinggi MPC di atas peluang yang diberikan kepada kita pada hari ini untuk bersua sekali lagi dalam satu lagi sesi soal berbicara petang ya. Pagi hari ini kita akan bercerita pasal merakyatkan transformasi perundangan. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan konsultan Fraternity JRP Malaysia yang berada dalam sidang hari ini. Kita ucapkan terima kasih kepada ahli-ahli akademia dan juga ingin kita ucapkan terima kasih selamat datang kepada warga daripada Perbadanan Labuan. Hari ini rasa ramai daripada Perbadanan Labuan yang turut serta dalam program kali ini ya. Okey, jadi ini merupakan siri urutan daripada transformasi perundangan sedia ada. Tapi kali ini kita melihat daripada perspektif merakyatkan transformasi. Bermaksudnya bagaimana perundangan itu sendiri ada jiwa dan roh rakyatnya. Ya. Okey ya Nep. Jadi untuk hari ini kita perkongsian kita hari ini bercerita tentang mengapa perlunya kita merakyatkan perundangan. Keduanya kita akan berkongsi sedikit tentang apakah yang telah kita pelajari daripada primary authority di Kingdom dalam proses merakyatkan perundangan tersebut. Dan sebenarnya kita ulang kunjung atau melihatkan apakah strategi merakyatkan perundangan sedia ada yang telah dilakukan di negara ini. Ya. Okey. Seterusnya,
Next slide. Okey. Jadi kalau kita tengok dulu memang kerangka yang kita gunakan untuk transformasi yang ada, kita melihatkan masih begitu. Bila kita kata merakyatkan perundangan sedia ada ini, kita ingin melihat pada keadaan semasa. Keadaan semasa di mana kita lihatkan rakyat kita tertekan, maka kita lihatkan baru-baru ini dibincangkan tentang rang undang-undang kecil baru, dilihatkan peraturan-peraturan baru, perintah-perintah baru. Tujuannya apa? Tujuannya ia tidak menekan rakyat. Dia tidak menyanyikan rakyat. Rakyat tidak akan rasa stres dengan perundangan yang ada, ya. Jadi dalam konsep merakyatkan ini kita lihatkan bahawa ianya kalau dalam konteks ini ialah ianya mesra kepada rakyat. Mesra kepada rakyat pada sekecil-kecil golongan rakyat yang terkesan dengan perundangan hinggalah kepada orang-orang dalam komuniti dan juga warga swasta dan juga orang-orang yang berada bekerja dan juga orang-orang yang berniaga, ya, dan juga orang awam umumnya kita melihatkan itulah dia dalam konsep transformasi perundangan dalam proses perspektif merayakan transformasi perundangan sedia ada itu. Seterusnya kita lihatkan, ya. Teruskan. Okey, jadi perkongsian petang ini ialah sekali lagi urutan daripada apa yang kita telah pelajari, ya. Kali ini kita belajar apa yang dibelajar oleh daripada primary authority di United Kingdom. Bagaimana kaedah mereka, walaupun kaedah mereka itu fokus kepada merakyatkan community business, tapi yang kita boleh lihat apa pelajaran yang kita boleh kongsi, bagaimana pendekatan itu boleh kita gunakan untuk kita adaptasikan untuk rakyat Malaysia umumnya, ya. Jadi untuk itu kita lihat kalau Hanif boleh cerita sikit apa skop bual bicara kita hari ini, boleh kan? Baik, terima kasih Dr. Sam atas kata-kata aluan dan sedikit mukadimah lah orang kata apa itu yang kita akan lihat pada hari ini, itu objektif dari segi merakyatkan transformasi perundangan itu sendiri. Justru mungkin tuan-tuan dan puan-puan, webinar yang dijalankan pada petang ini kita akan buat bicara. Yang pertamanya ialah mengenai keperluan perundangan dalam negara itu sendiri, dan kita akan, mungkin Dr. Sam akan mengulas sedikit mengenai konsep merakyatkan itu, apakah yang dimaksudkan merakyatkan dari segi perundangan itu. Dan yang ketiga kita dapat lihat ataupun kita akan kupas pada petang ini juga, itu untuk mengharmonikan itu kesejahteraan rakyat. Dan yang terakhir mungkin kita, Dr. Sam boleh sentuh sedikit mengenai ukuran kejayaan itu sendiri. Baik, Dr. Sam, mungkin Doktor boleh teruskan lagi dengan sesi kita dengan lebih lanjut untuk petang ini. Okey, terima kasih Hanif, ya. Kalau boleh Hanif tengok ke slide seterusnya Encik Hanif. Terima kasih. Okey, ini dikatakan dalam proses kita demokrasi parlimen Malaysia ini, kita nampakkan asal usulnya kalau tengok apa yang dikatakan oleh Abraham Lincoln, by the people for the people, of the people by the people for the people, itulah yang kita berlaku. Jadi kita lihatkan apa juga konsep perundangan daripada untuk rakyat, dalam konsep merakyatkan ini, maksudnya perundangan itu juga mengambil idea, mengambil kira daripada apakah yang teresah oleh rakyat, ya, melibatkan mereka dalam proses penggubalan, melibatkan mereka dalam proses rantak awam, melibatkan mereka dalam proses pelaksanaan, melibatkan mereka dalam mesyuarat focus group, ya. Jadi apa yang kita tengok dalam konsep all for one and one for all ini bermaksudkan perundangan tersebut bagusnya ianya mesra untuk semua, ya. Tetapi perundangan ini bagus. Kenapa dilihatkan salah satu yang kita belajar dalam COVID-19 ini, kita nampakkan banyak pelajaran daripada akta yang ada. Akta yang ada dikatakan mengapa, walaupun kita nampak dia menyusahkan, ya, tapi sebenarnya akta itu sebenarnya is to protect us, ya, sebenarnya is to protect us. Jadi dalam konsep merakyatkan ini juga bukan ia hanya konsep memudahkan, tetapi ianya dalam konsep ianya perlulah melindungi rakyat kita, memastikan bahawa hak-hak rakyat terpelihara. Masalah semasa ni kita nampakkan selepas COVID ni dipahamkan ramai yang akan kehilangan kerja umpamanya. Dan dalam perkara ini kita lihatkan ada tak perundangan-perundangan yang boleh dikatakan boleh membantu dan membela mereka yang tidak bekerja ini. Mungkin dari segi akta-akta buruh yang ada, mungkin dari segi wrongful dismissalnya, the right to appeal, dalam due process bagaimana ianya terjadi dan sebagainya, kan. So kita lihatkan bahawa it is dalam proses merakyatkan itu, sebab itu dikatakan bahawa ianya mudah, memudahkan dan ianya harus melindungi, ya, supaya rakyat tidak ternyanya, rakyat tidak terbeban dan rakyat tidak tertekan dengan pelbagai perundangan sedia ada, ya. So kalau kita tengok rohnya ya, ni next slide, ya. Dalam rohnya kita nampak konsepnya. Slide terusnya. Okay. Alright.
So Okey, kalau Dr. Sam, kita mungkin tengok, kat sini mungkin saya boleh sentuh sedikit. Itu daripada untuk merakyatkan transformasi perundangan ini, di manakah ataupun permulaan kepada proses yang kita dapat lihat untuk merakyatkan sesuatu perundangan tersebut? Mungkin Dr. Sam boleh jelaskan lagi? terima kasih Hanif ya. Pertamanya kita lihat dalam titik mula proses merakyatkan. Macam saya letakkan slide yang terawal, kita tengok walaupun konsep Robin Hood is to steal from the rich, bagi ke orang miskin, tetapi rohnya sama, iaitu membantu rakyat yang tertekan, yang terbeban, yang miskin dan sebagainya ya. So dalam titik tolak bagaimana kita boleh merakyatkan, of course kita bermula daripada Dewan Undangan Negeri. Kita lihat daripada Dewan Rakyat. Kita harus bermula daripada wakil-wakil rakyat yang dipilih, ahli-ahli parlimen yang dipilih itu mesti ada roh rakyatnya. Bila mereka menggubahkan satu-satu peraturan atau perundangan itu, mesti mengambil kira apakah kesan sekiranya ianya dilaksanakan kepada semua golongan rakyat ya. Jadi kita lihatkan salah satu yang kita terbincang sekarang inilah contohnya kes Akta 333 iaitu pakai kejadian mabuk ya. Sebenarnya tujuannya lah bila kita ingin merakyatkan perundangan tersebut ialah untuk melindungi supaya tidak ramai orang yang akan kematian. Kita nak melindungi harta kerajaan yang tidak terlibat dalam kemalangan. Kita tidak mengelakkan bahawa keluarga-keluarga kehilangan ayah, suami ataupun isteri dalam kemalangan ya. Tetapi titik mulanya mestilah dikatakan kalau dalam slide ni yang saya dapat kupas, ada Dewan-Dewan Undangan Negeri memang melihatkan tema ini. Contohnya dalam Dewan Undangan Negeri ini dikatakan tema ini dipilih dengan tujuan memperluaskan pernyataan demokratik rakyat dalam proses perundangan dan penyangan dalam dasar dan pentadbiran negeri. Ya, itulah salah satu contoh. Dan lain lihat kita tengok dalam keratan surat khabar itu merakyatkan proses gubalan undang-undang, iaitu dikatakan bahawa idea itu mesti datang daripada rakyat. Maklum balas kena daripada rakyat. Tapi yang kita bersedia untuk bercerita pasal topik ini, ya, semalam pun kita nampakkan bahawa ada satu Dewan DUN yang dilihatkan dalam Dewan Negeri ini bahawa dikatakan apa? Ya, ini yang dikatakan dititah oleh baginda, dikatakan saya akan berikan peluang kepada rakyat negeri untuk memilih wakil mereka yang baru dan saya harap wakil ini pilihlah pemimpin yang betul-betul inginkan berkhidmat untuk rakyat dan negeri. So dengan erti kata lain, kita bermula daripada roh dan jiwa wakil-wakil rakyat kita dalam proses meluluskan sesuatu perundangan. Ya, itu dia. Tetapi dalam proses merakyatkan ini dia ada beberapa parti. Kita tengok satu ialah pengubah undang-undang. Keduanya kita melihatkan kepada pelaksana undang-undang. Dan kemudiannya kita juga orang yang terpaksa mematuhi perundangan tersebut. Ya, so, atas dasar itu dia macam triangular punya relationship lah ni. Ya, serupa juga sekarang ni kita kan dalam enactment keluarga ni. Ni nak kahwin senang sekarang ni. Kenapa utamanya enactment keluarga negeri itu telah dipermudahkan. Boleh kahwin online dikatakan. Tapi lepas ni dikatakan boleh pula rentas negeri. Ya, lepas tu dipermudahkan lagi jurufoto boleh datang. Ya, so itulah contoh-contoh yang kita nampak bagaimana yang ketat itu dilonggarkan. Tujuannya apa? Supaya rakyat rasa selesa. Ya, okey, itu yang kita menjawab soalan ni tadi daripada mulanya bermula daripada wakil rakyat yang dipilih. Bermula pada dalam sidang-sidang itu. Alright. Okey, mungkin dari segi untuk merakyatkan transformasi perundangan itu sendiri, kita nak sebenarnya penyertaan daripada rakyat itu sendiri. Maknanya ada feedback dari segi rang undang-undang yang tengah dilaksanakan. Mungkin tadi Dr. sentuh Akta 33 tu, seperti yang sedia maklum pun kita dapat lihat di sosial media sendiri, kita dapat tengok apa komen-komen daripada orang awam mengenai apakah hukuman yang sepatutnya dikenakan lah, maknanya kepada yang bersalah tersebut. Jadi justru kita di MPC sendiri, Dok, kita ada bangunkan portal Unified Public Consultation ya, Dok, untuk memberi penyertaan kepada orang dapat memberi idea, dapat memberi komen setiap rang undang-undang yang sedang dilaksanakan lah, Dok. Ya, betul ni. Sebelum sesi ni pun saya terbaca bagaimana RU sementara harus dikeluarkan untuk protect lah bagi mereka yang tak terkesan dengan pekerjaan. Okey, berbalik kepada tujuan tadi kita lihat secara umumnya mengapa dalam proses merayakan transfer perundangan itu umumnya pertamanya is to protect the citizen. Ya, to protect the citizen, to protect their right maksudnya hak-hak mereka itu haruslah dikekalkan agar mereka itu tidak teranyanya ataupun umpamanya dalam kes tadi seandainya hilang kerja maka ada avenue, ada tempat untuk mereka mencari kerja. Dan juga kita longgarkan Akta 342 dengan peraturan membolehkan orang berniaga. Membolehkan orang pergi ngetih lah ya. Dengan pergi ngetih pun dah boleh ni. Boleh jauh-jauh pun tak apa. Boleh asal ya.
Dan kita lihat boleh jogging ni. Dulu tak boleh keluar jogging, sekarang boleh jogging kan, boleh jogging dan sebagainya, tapi itu masih kekal tidak boleh ramai. So umumnya kalau kita tengok tujuannya besar ya, tujuan perundangan itu besar ya. Utamanya kita nak kawal monopoli supaya apa? Kalau satu saja agensi yang buat jaga elektrik, maka kita akan bawa ianya tidak membebankan ya. Untuk mengelak pencatutan atau keuntungan melampau-melampau dengan harga naik-naik dan sebagainya kan. So kita ada KPDN HGP yang menjaga kawalan keuntungan tersebut ya. Dari segi alam sekitarnya kita ada Jabatan Alam Sekitarnya ya. Dari segi mengharmonikan aktiviti penjagaan kita ada MITI-nya kan. Jadi kita lihatkan bahawa dalam proses merakyatkan ini bukan hanya pada rakyat-rakyat umum, rakyat jelata saja. Kita juga harus mengira orang-orang yang terkesan membangunkan ekonomi negara kita ini ya. Jadi transformasi tadi saya kata tadi umumnya bila kata merakyatkan is to protect the rakyat ya. Dan pastikan bahawa kelangsungan kehidupan rakyat itu terpelihara dari segi sosio-ekonomi dan alam sekitarnya dan juga terpelihara daripada risiko-risiko jangkitan sakit, daripada ancaman luar dan sebagainya ya. Jadi dalam konsep ini kita lihatkan ya, sebab tu pentingnya the lawmakers ini bila ianya melihat pada kawasan-kawasan mereka, saya katakan bahawa dalam proses merakyatkan ni kita amalkan apa dikatakan participative management approach ya, pendekatan penyertaan. Iaitu kalau tengokkan MBWA, management by walking around ya. Bermaksudnya kita lihat agensi kawal selia, jabatan-jabatan kerajaan ataupun yang berhormat, mereka ni kita lihat orang-orang yang sentiasa turun padang dan menyantuni rakyat ya. Jadi untuk itu dikatakan dalam proses kita melihat kepada perundangan itu daripada dua perspektif. Satu the content and the context, satu bagaimana ia dilaksanakan ya, bagaimana ia dilaksanakan itu proses merakyatkan juga. Jadi kita harapkan perundangan-perundangan akan datang ini pertamanya kita dapatkan perundangan yang mudah dipahami ya. Bila ianya mudah difahami, rakyat mudah patuh. Ya. Penguasaan perundangan diketahui umum ya. Maksudnya bila penguasaan perundangan diketahui umum, maksudnya kita ada a lot of information sharing, maka kita akan lihat peningkatan kesedaran sivik rakyat tersebut. Peningkatan sivik rakyat itu akan meningkat. Jadi sekali lagi kita lihatkan bila itu berlaku, rakyat boleh menyumbang dalam pembangunan negeri melalui apa? Pembayaran cukai, mengambil cukai pintu, cukai dan sebagainya kan. Juga boleh lihatkan bahawa itu rakyat boleh menyumbang. Sama ada dalam bentuk kewangan ataupun dalam bentuk tenaga ya. Dan ujungnya kita nampak bila kita merakyatkan, kita harapkan kesejahteraan rakyat ini akan dipelihara selama-lamanya lah ya. Iaitu kita nampak mengapa merakyatkan perundangan itu harus ingat, haruslah kita perlu ambil kira kepentingan rakyat tadi ya. Okey Nip ya. Okey Doktor. Mungkin saya sebelum kita ke pembelajaran seterusnya, mungkin saya boleh bacakan dulu soalan pertama daripada sidang hadirin yang menonton kita pada petang ini. Boleh Doktor? Okey, boleh. Okey, soalan daripada Tuan Haji Burhanuddin Haji Saidin bertanyakan, apakah pandangan yang berusaha Dr. Haji Noor Hisham, adakah buat masa sekarang ini perundangan telah mencapai status perakyatan ini? Berapa peratus ianya telah dicapai? Ada tak negara yang boleh ditanda aras dalam proses untuk merakyatkan undang-undang ini? Mohon daripada Doktor untuk balas. Terima kasih sahabat Tuan Haji Burhanuddin ya. Betul Tuan Haji Burhanuddin ya. Jadi kita lihat dari segi kita lihatkan bahawa sekarang ini pun kita Malaysia ini dari segi Akta 342 ni sering dikatakan oleh Menteri Kanan ya. Dari segi tahap kesedaran, tahap pematuhannya agak tinggi ya. Iaitu di antara 95% hingga 97% ya. Ada kadar masa dia 100 ya. Jadi kita lihatkan Malaysia walaupun kita lihatkan buat masa ini dalam COVID-19 ini kita nampakkan bahawa negara lain sedang membuat penanda arasan kepada Malaysia kan. Dari segi perundangan yang ada dan dari segi pelaksanaan perundangan tersebut ya. Jadi seperti juga dulu kita lihatkan kita ini dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran itu kita masih melihatkan perundangan-perundangan negara-negara di Skandinavia umpamanya yang mana dikatakan dari pendidikannya bagus ya. Di Finland itu bagus, di Sweden itu bagus kan. Itu negara-negara yang kita nampak boleh kita ada, tetapi dia tidak secara umumnya. Untuk satu perundangan itu ada dia punya negara yang kita boleh tanda aras. Tetapi yang kita banyak dengar tentang pendidikan ini, saya lihatkan lebih kepada di Sweden umpamanya ya. Di Sweden dan kalau di alam sekitar umpamanya kita dipahamkan dalam FDA-nya Amerika Syarikat agak bagus ya dalam perundangan tersebut lah.
Ya, off the cuff saya tidak ada, tetapi saya katakan dalam konteks kita COVID ni, kita ditanda aras. Yang itu lagi bagus ya. Maksudnya kita dilihat bagus, orang lain pun nak meniru kita. Tetapi kita pun belajar daripada orang lain kan. Bagaimana mereka telah melaksanakan penanganan untuk mencegah COVID ini. Saya ingat itu saya respon saya, Janib. Okey, terima kasih Dr. Sam atas maklum balas daripada persoalan yang dikemukakan oleh Tuan Haji Burhanuddin sebentar tadi. Okey, justru Dr. Sam, jika kita lihat sesuatu perundangan itu dirakyatkan, mungkin Dr. Sam boleh menjelaskanlah kepada sidang hadirin penonton pada petang ini apakah implikasi ataupun impak yang akan kita kecapi kesan daripada pelaksanaan tersebut. Mungkin Dr. Sam boleh ulas dengan lebih lanjut. Terima kasih Anim ya. Jadi kita lihat implikasinya apa. Seandainya kita tidak merakyatkan ya, maka kalau ia tidak merakyatkan, tapi dalam perkara kita tadi, bila kita buat cost benefit analysis, analisa impact per satu-satu peraturan, kita melihatkan kepada beberapa perspektif ya. Pertamanya kita lihat antara pihak-pihak yang terkesan dengan peraturan tersebut, mungkin kalau dalam konteks ini kita tengok rakyat. Mungkin kita lihat adalah komuniti perniagaan, mungkin juga kepada agensi kawasan. Tetapi seandainya kita tidak buat, macam tadi saya kata tadi bahawa, maka kita lihat rakyat terbeban dengan cukai, rakyat terdekat dengan fee, rakyat terbeban dengan peraturan-peraturan yang menyusahkan ya. Rakyat terpaksa menghabis masa hulu ke hilir, ke kiri dan ke kanan hanya untuk melengkapkan satu borang umpamanya ya. Kita tidak mahu rakyat kita tertekan, lepas tu kita simplify the process ya. Kita tidak mahu rakyat kita tertekan sekali lagi kerana dalam COVID ni orang hilang pendapatan contohnya. Jadi kita nampakkan bila ianya merakyatkan, bila kita punya inisiatif package rancangan ekonomi tersebut, itu adalah satu package yang kita lihatkan untuk keprihatinan rakyat supaya tidak tertekan dengan ekonomi ini. Ya, harap-harapkan selepas 9 hari bulan, 10 hari bulan ini Hanif ya, kita akan dapat ialah satu berita elok ya, bagaimana mungkin banyak lagi sektor ekonomi akan terbuka. Bolehlah kita rentas. Rentas negeri pun dah boleh. Dulu tak boleh. Sekarang dah boleh rentas negeri atas sebab kita ingin melihatkan keluarga bersatu. Kita ingin melihatkan keluarga baru disambung-sambungkan. Kita ingin melihatkan bahawa tugas-tugas rasmi boleh kita rekan. Kalau tidak orang tertekan, duduk kat rumah tak boleh ke mana ya. Okey. Jadi kita lihat komuniti perniagaan. 3 bulan ada. Yalah, walaupun 3 bulan tetapi lah inilah satu dalam dugaan. Banyak imahnya, kita nampak banyak imahnya walaupun kita lihatkan peraturan itu. Tapi dia melihatkan ya, kita lihat dari segi pukul 5 sekarang, kita tengok berapa pula ya jumlah yang terkesan. Okey. Pertamanya kita juga lihat bahawa dengan merakyat ini, kita lihat kemampuan rakyat juga harus meningkat. Ya. Kemampuan rakyat dari segi penjanaan pendapatan dan sebagainya ataupun secara hidup itu boleh meningkat. Ataupun the power of purchasing ya, ataupun disposable income mereka akan meningkat ya. Jadi yang lagi situ kita lihatkan yang kita nampak ialah kebebasan bergerak tadi yang saya dah cakap tadi lah ya. So antara kita lihatkan supaya kita dalam proses ini rakyat tak tertekan ya. Rakyat itu tidak akan dihilang hilang apa tu hak milik mereka, itu haruslah diprotect ya. Yang paling penting we are all protected daripada penyakit, ancaman luar dan sebagainya ya. Seandainya ya. Sebab itu kita lihatkan apa dia inisiatif kerajaan sekarang ya. So dalam proses itu kita lihatkan punca kuasa untuk kutipan-kutipan, cukai dan sebagainya. Kita ada enemen kita, ada undang-undang kecil kita. Tetapi antara yang kita nampak inisiatif kerajaan yang baik ni lah, satunya mereka cerita tentang one stop center ya. Jadi pakcik-pakcik umpamanya kita pun sama-sama atuk-atuk ni boleh pergi satu tempat saja. Satu tempat kita boleh bayar semua ya. Kita contohkan apa yang telah dilakukan. Pertamanya kita ada pusat bayaran setempat ya. Di mana kita boleh selesaikan bil kita ya. Kita lihat lembaga hasil juga dengan mudahnya telah menggalakkan e-filing ya. E-filing atas talian ya. Kita pun tahu dari segi pandu kaunter pandu bayar ya. Kemudian kita tengok, kita tahu kali ini zakat fitrah selain pada boleh kita jumpa amil kita juga boleh bayar online umpamanya ya. Sekarang ni pun banyak benda yang didapatkan ya. Kelonggarannya banyak ini. Ya. Sekarang ni saya tengok di Melaka dipahamkan, salah satu mereka telah longgarkan 45 orang boleh sembahyang berjemaah ya. So ramai daripada rakan-rakan kita ni rindu nak pergi sembahyang jemaah ya, masih belum boleh ya. Jadi ianya kita lihatkan kerajaan masih memikirkan cara yang terbaik supaya kita boleh istiqamah dalam apa yang kita buat ya. Jadi kita lihat pun kita pun ada macam-macam lagi yang telah inisiatif yang dibuat, boleh bayar saman online ya,
boleh bayar macam-macam lah. Ini antara yang dah ada lah. Banyak lagi yang tak ada tapi boleh kita adakan. Ya. Seterusnya ni, tengok sikit apa dia seterusnya antara inisiatif kerajaan yang telah kita laksanakan. Ya. Slide kemudian seterusnya Cik Anim. Mungkin sebelum kita ke slide seterusnya, saya boleh bacakan soalan daripada sidang hadirin yang turut serta bersama kita pada petang ini, ya Dok? Boleh, boleh. Okey, soalan daripada Dr. Zuhaira Arif Gadas bertanyakan kepada doktor, bagaimanakah penerapan prinsip untuk merayakan transformasi perundangan boleh direalisasikan di Malaysia itu sendiri, Dok? Okey. Terima kasih kepada Prof. Doktor ya. Sekali lagi bagaimana prinsip-prinsip ini boleh kita hayati, bagaimana kita boleh cerapi, bagaimana ia ini boleh jadikan satu-satu nilai ya. Sekali lagi kita nampak dalam pengurusan kita kalau kita lihat dalam proses perundangan ini top down lah ya. Sekali lagi kita lihat ianya bermula tadilah, bermula pada orang-orang yang penggubal lawmakers ini. Penggubal lawmakers ini sama ada mereka itu daripada komuniti guaman atau komiti kehakiman ya. Jadi mereka ini dalam proses itu kita nampakkan mereka ini ada ruh dan jiwa bahawa apa jua yang kita buat ni kesannya bagaimana. Ya, kesan. So dalam prinsip asalnya sebab kesan itu akan memberi impak yang panjang, ya. Kita tidak hendak tertekan kerana perundangan-perundangan yang menyusahkan, yang banyak bertindak dan sebagainya. So saya menampakkan Profesor, jawapannya lah bagaimana kita akan bawa daripada roh tadi bahawa maksudnya balik pada permukadimah tadi bahawa ianya harus bermula daripada ahli-ahli dewan. Ahli dewan wakil rakyat bersama dengan komuniti-komuniti kehakiman dan penggubal undang-undang. Ya, supaya barulah bila ianya dan kemudiannya ianya melibatkan rakyat tadi macam tadi kita kan penggubalan itu mestilah ada konsep rakyatnya kan. So kita dekat situ kita nampakkan barulah ianya boleh diturunkan ke bawah ya dan ianya jadi satu budaya. Yang ini yang kita nampak sekarang ni budaya-budaya ini kita nampak dalam 3 bulan ni dalam 7-8 hari ni banyak benda yang kita dapat hayati ya. Hayati apa? Kita patuh pada perundangan. Kenapa? Kenapa kita ingin sihat dan selamat ya. Jadi rakyat mesti nampak dia punya faedah daripada proses merayakan tersebut ya. Okey Profesor ya, itu yang mungkin respon saya lah untuk jawapan soalan doktor. Silakan ya. Okey, terima kasih Dr. Sam atas respon kepada soalan daripada Dr. Zahira tadi. Mungkin kita sidang penonton kita dapat lihat dari segi untuk merayakan transformasi perundangan itu adalah untuk mempermudahkan sebenarnya untuk pada rakyat. Macam contohnya sebelum ni mungkin nak pergi bayar zakat ke, kena bayar kat masjid kan sebagainya. Melalui bulan puasa itu kita just bayar online ya doktor. Maknanya, betul, kita bayar online pakai Snap MP. Mula alik ke masjid tu, mula alik ke tempat pembayaran tu pun kita dapat jimatkan dari situ. Maknanya kita dapat align dengan amalan baik peraturan itu sendiri ataupun good regulatory practice JRP ya doktor. Bagaimana kita dapat kos pematuhan itu sendiri. Betul, maksudnya kita mengurangkan kos pematuhan. Rakyat tidak perlu membayar banyak. Rakyat tidak perlu melaburkan banyak. Maksudnya investment in terms of complying to the law tu boleh kita kurangkan ya. Hari ini kita kena minta maaf kepada rakan-rakan. Hari ini kita ada technical error sikit bahawa tidak ada keluar video saya hari ini ya. Saya mungkin kerana itulah antara glitches yang kita lihat dalam online learning. Okey, yang ini seterusnya ini sekali rakan-rakan saya termasuklah rakan-rakan yang berkesempatan untuk pergi mendengar taklimat sikit daripada Primary Authority Making Regulation Work for the Business ya. Tapi yang saya lihatkan yang walaupun dia fokus pada bisnes dalam proses pembelajaran kita hari itu ni, saya nak cedok sikit apa yang kita dapati yang boleh kita adaptasikan kepada rakyat jelata seumumnya ya. Silakan ya, next slide ya. Okay, dalam proses ini kita apa yang kita dapat kongsikan ya. Kalau dalam konteks ini adaptasi pada primary authority di UK ini dikatakan bahawa regulations works when businesses are unable to innovate, export and grow ya. Jadi dalam konteks ini kita lihatkan bahawa serupa juga bila mana peraturan-peraturan yang rakyat yang dalam proses merakyatkan ini kita dapat rakyat sendiri ada proses of innovation ya. Maksudnya dari segi kehidupan mereka daripada quality of work life balance mereka juga akan terjaga ya. Sekali lagi konsepnya sama tadi, seandainya kita tidak merayakan dekat sini ialah mana kita lihatkan bahawa beban tadi haruslah dikurangkan. Beban cukai, duit processing dan sebagainya ya. Beban itu masa dan sebagainya, itu beban ya. Beban maklumat umpamanya
sebenarnya kita lihatkan bahawa dalam konsep kalau dalam business sektor, bila kita ianya dirakyatkan, bahawa kita lihatkan bahawa orang lain akan, kerana ianya business friendly, orang lain akan pihak-pihak lain akan sanggup untuk melabur, ya, menggalakkan proses pelaburan dan juga dia tidak ada proses undercutting. Undercutting bermaksudnya dalam social ethics-nya kita tidak ada proses penganiayaan, ya. Di antara rakan-rakan, tidak ada proses penganiayaan di antara jiran-jiran, tidak ada proses penganiayaan di antara saudara mara, ataupun tidak ada proses penganiayaan di antara business partner yang lain, ya. So, pentingnya ni dalam proses tadi kita lihatkan bahawa apa yang mereka ceritakan bahawa people and places are properly protected, ya. Bermaksudnya rakyat dan juga tempat di mana mereka berada itu they are protected, ya. Sebab tu bila ianya merakyatkan, kita harus melihat kadar jenayah akan rendah. Kita akan rasa rakyat senang keluar ke mana-mana dengan tidak rasa takut, ya. Dan kita lihatkan bahawa kerana kita dah tahu bahawa dalam Malaysia ini harmoni, ya, harmoni walaupun ianya selamat, ya, tapi kita nak kekalkan begitu, ya. Kita nak kekalkan begitu. People and places are properly protected, ya, daripada macam-macam lah. Daripada gangguan anjing liarnya, gangguan orang jahatnya, ya, gangguan daripada orang-orang yang tidak yang berniat jahat, ya. Jadi kita nampak itu antara yang kita nampak yang boleh. Yang konsep yang penting saya megahkan tadi, ya, people and places are properly protected, ya. Tak payahlah banyak gated, ya. Kita sekarang ni banyak sangat gated community, ya. Kenapa agaknya banyak sangat gated community, ya? Kalau dulu masa kita dulu ada tempat-tempat tidak ada pagar pun, tidak ada pagar, ya. Karena dia feel very safe, ya. Okey, Nip, seterusnya bagaimana kita lihat sebelum Doktor berkongsi adaptasi daripada Marine Authority UK yang seterusnya, mungkin saya boleh celah sikit satu soalan daripada sidang penonton, iaitu daripada Puan Aziana Ahmad itu sendiri. Bertanyakan apakah pemahaman Doktor mengenai don't break the law but bend the law. Mungkin Doktor boleh bagi sedikit respon ke? Alright, don't break the law but you can bend the law. Okey. Betul. Kalau kita tengok daripada sesi awal lagi dulu, kita katakan bahawa salah satu ukuran pematuhan, ya, salah satu peraturan takbir urus adalah kadar pematuhan yang tinggi. Kadar pematuhan yang tinggi, ya. Tapi kita memanglah kita didedahkan dengan disiplin bahawa kita ni orang-orang yang sentiasa menghormati perundangan, ya. Sebab tu kalau orang menghormati perundangan, boleh sampai tempat 60 dia bawa 60, tempat 90 dia 90, kan. Jadi tempat merah dia berhenti. Kita ni adalah very disiplin sebenarnya. Tapi kadang-kadang benda itu tidak terjadi. Kita nak rakyat Malaysia terdisiplin. Jadi bila kata the bend the rules tu, bila kata bending the rules ni, kita lihatkan ada avenue dalam ataupun ada provision peruntukan dalam perundangan itu membenarkan kita untuk bend the rules, ya. Umpamanya kita lihatkan dalam konsep flexibility lah, dalam flexibility yang ini mungkin ianya lebih arif pada mereka yang lebih arif, ya, yang mereka berada sebagai hakim-hakim, ya, dia melihatkan ada kelonggaran. Ataupun dari agensi kalau sendiri nampakkan bahawa ada kelanggaran, ya. Contohnya sekarang ni kita lihatkan bahawa selain kita memberi compound dan bagi denda, kita juga memberi persamaan pendidikan. Kita juga berbalik kepada community services, kan. Bermaksudnya tidak dipenjarakan, tidak didenda, tapi sanggup untuk kita buat apa? Membuat community services, iaitu khidmat masyarakat 200 jam umpamanya, ya. Sekali kita nampak bahawa ada kelonggaran yang tujuannya apa? Berbalik pada tujuan asal perundangan, iaitu untuk mendidik. Ya, it is to regulate the behaviours of people. Kalau dalam konteks ini, the behaviours rakyat Malaysia lah, kan? Jadi kita lihat, tapi kita heran kadang-kadang bila kita pergi ke negara jiran lah, pergi Singapura, ya. Wah, kita pun lihat bila perundungan itu mereka betul-betul kita patuh. Bila kita betul kita patuh. Kenapa? We are aware, kita tahu kalau kita tak patuh ni, dia punya repercussion, implikasi agak tinggi, ya. Silap-silap tak boleh keluar balik Johor Bahru. Ya tak? Ya? So dalam konteks itu dikatakan bahawa kita ni diajarlah daripada sekolah lagi, daripada itu untuk mentaati rukun negara. Iaitu dalam rukun negara kelima ni, kan? Kedaulatan undang-undang tak? Jadi itulah. Jadi boleh saya rasa dibenarkan seandainya perundangan itu dibenarkan untuk kita. There is certain provisions in the law yang mana yang membenarkan we are able to bend the law sedikit, ya.
Bukan ban lah, still in the process of compliance tu. Ya. Okey, Nek, itu mungkin respon saya pada Puan Aziana tadi. Terima kasih Dok. Okey, mungkin lantaran apa yang doktor sebutkan sebentar tadi mengenai Primary Authority UK itu sendiri, perkongsian sebentar tadi, mungkin doktor boleh ceritakan apakah yang boleh kita adaptasikan daripada pembelajaran Primary Authority United Kingdom dalam merayakan perundangan dalam konteks di Malaysia sendiri, Dok. Terima kasih, Nep. Ini dikatakan transfer of technology lah ya, perpindahan ilmu. Jadi salah satu perkara yang kita harus ingat dalam apa yang kita belajar daripada Primary Authority, dan ini juga telah berlaku di Malaysia, iaitu perubahan persepsi rakyat terhadap penguatkuasa dan agensi kawal selia. Ya, dan mereka melihatkan bahawa agensi kawal selia ini ataupun penguatkuasa ini sebagai apa? Sumber rujukan, pusat khidmat nasihat umpamanya. Saya pun dah pergi ke bank rakyat, Anip, ya. Saya lihatkan di bank rakyat itu kita lihatkan ataupun di tabung haji. Bila kita sampai itu the greeting ya, ucap selamat itu oleh security guard. Tapi security guard itulah yang memberikan sekali dia tanya apa urusan kita nyatakan urusan kita, dan kita nampak bahawa lepas tu dia tolong. Untuk ini kita uruskan, untuk ini kita isi borang ini, untuk ini kita pergi kaunter ini, kan? Jadi saya nampakkan bahawa salah satu ialah kita melihatkan bahawa agensi kawal selia kita atau penguasa-penguasa kita ini mestilah orang-orang yang dilihatkan sebagai pusat rujukan, ya. Ini dia katakan ensiklopedia. Kalau pasal MBSA dia tahu semua pasal MBSA, contohlah, ya. Kalau dia pergi MPPJ dia tahu pasal MPPJ. Kalau dia pergi MPC, dia akan boleh cerita pasal MPC, ya. Jadi kita lihatkan salah satu ya, ianya menjadi sumber rujukan dan pusat. So that's why people like to go kepada agensi kawal selia. Kenapa? Bukanlah untuk apa, tetapi begitu. Serupa juga dengan PDRM, kan. Walaupun kita nampak polis, tapi polis yang sentiasa membantu, ya. Jadi kat sini kita nampakkan lebih mesra terhadap ketidakpatuhan dan rakyat lebih mempercayai mereka. Keyword kat sini is to build trust, ya. To build trust. Salah satu yang tadi prinsip yang Prof Zahira tadi tanya ialah how can we instill trust among the citizens of Malaysia untuk lebih mempercayai dengan agensi kawal selia yang ada dan menghormati perundangan yang ada. Ya. Okey, jadi saya rasa itu respon saya kepada soalan tadi, ya. Okey, seterusnya kita lihatkan apa lagi yang kita boleh buat ialah contohnya saya nampak tadi lah kerja kita new ruling for businesses dan sebagainya, ya. Satu lagi lah kita lihatkan tadi, kita dah tahu bahawa dalam base yang slide yang kita dapat daripada perlawatan tersebut, dia katakan amat penting reliable regulatory advice. Reliable regulatory advice, ya. Umpamanya kat sini saya bagi contoh, kalau kita nak pergi bayar pasport tu kan, dia dah tahu apa yang nak diperlukan untuk memperoleh pasport. Berapa gambar perlu ada, berapa duit nak kena bayar, ya tak? Berapa lama prosesnya sebagainya, dia dah terangkan. Seandainya kita hilang pasport juga diterangkan apa dia hukuman-hukuman. Serupa jugalah kalau kita hilang IC, apa yang kita harus lakukan, ya. Okey, itu yang pertamanya bahawa kita lihatkan bahawa ialah khidmat nasihat yang boleh dipercayai. Keduanya dia kata satu tempat pertemuan, a single point of contact, tak payah pergi mana-mana, ya. Saya berkongsi daripada lawatan daripada doktor kawan saya YDP Kulim, ya, Dr. Nazman. Dia kata dalam lawatan dia ke Georgia tu dia lihatkan bahawa di situlah semuanya boleh dilaksanakan. Di situlah tempatnya. Nak renew pasport kat situ, nak buka registration of business dekat situ, untuk renew lesen kat situ, a single point of contact, tapi yang ini memerlukan apa? Infrastruktur gabungan daripada agensi-agensi yang terlibat, ya. Yang ini dulu kita dah ada, ya, kita dah ada dulu One Sport Center ni. Sebenarnya kita lihatkan bahawa information sharing itu maksudnya boleh kita dapat, accessible itu maksudnya kita masuk net akan dapatlah, ya. Sebenarnya agak penting lah we have better inform kewibawaan agensi kawal selia tersebut. Termasuk kat sini competency of the people that works for the organisation, ya. Penting juga, ya. So apa yang kita harapkan dalam proses merayat ni, rakyat Malaysia akan terdidik dengan peraturan ini. Terdidik, they are well aware, ya. Jadi orang kata tak boleh potong kiri ke? Kan dulu ada cerita kan, tak boleh potong kiri kan. Itu bukan yang ignorance, negligence, tapi kenapa bila kita buat nak pesa itu kita kena tanya bahawa apa benda yang boleh dibawa, boleh dilaksanakan bawa kereta dan tidak boleh, ya. Dan akhirnya macam MyCure juga, kita lihatkan bahawa pengurangan karenah birokrasi. Long waiting time nak dipendekkan, ya. Long processing time nak dipendekkan.
banyak lapisan approval nak dikurung. Ini adalah bidang kuasa dan mungkin kawan-kawan kita nampak itulah ya. Kita nampak yang kita dapat adapt lah daripada primary auditing. We need to be able to cut red tapes ya. Itu antara yang perkara yang kita telah belajar ya. Okay. Doktor, mungkin tadi doktor ada sentuh mengenai gambar pasport tadi. Mungkin sidang penonton ada komen sedikit lah. Hari ni rindu tak terubat, tak ada gambar doktor sesi webinar kali ni. Allahu Akbar. Allah ya inilah. Hari ni saya pun tak apa. Dengar suara pun tak apa kali ini lah. Ya. Okey, sekali lagi kemaafan daripada saya kurang arif teknikal ni, tapi inilah yang berlaku. Ya. Alright. Antara cabaran-cabaran dalam online trade learning. Okey, seterusnya Anip. Anip seterusnya Anip, silakan. Okey. Jadi berbalik kepada soalan Prof Zuhaira tadi, bagaimana kita tengok dari proses pembudayaan ya, proses penghayatan. Saya melihatkan bahawa it is very important kepada rakyat dan juga agensi koalisi. Siapa juga yang ni konsep 4I ni. So, maksudnya you have to have interest. Ya. We have to have interest ya. Bila kita buat kerja, kita harus kerja, ianya satu kerja yang menimbulkan minat kita. We need to be very informative ya, because kita nampak kita need to be banyak maklumat yang kita tahu. We need to be intelligent. Inilah salah satu dikatakan bahawa salah satu kriteria dalam regulators, you need to be intelligent ya. Rakyat juga intelligent, regulators juga intelligent, dan of course kita nampakkan agar kita sentiasa patuh, the element of integrity itu mestilah di tahap tertinggi ya, iaitu dikatakan kepatuhan kepada apa yang kita buat itu, we have the right conscience ya, integrity. Itu 4I yang kita nampak ya. Okey, jadi kalau slide seterusnya Cik Anim ya. Okey, jadi salah satu yang kita dapat belajar antara yang kita telah buat, ini yang telah dilakukan. Bahawa antara yang kita tengok dalam proses itu, kita lihatkan kita tidak boleh work in silo. Ya, regulators tidak boleh work in silo. Agensi kerajaan. Sebab ini yang kita nampak hari ini. Ya, dalam masa COVID-19 ni, new regulatory relationship. Bermaksudnya dalam apa jua yang kita buat, kita bincangkan ya. Saya percaya Majlis Keselamatan Negara KKM, kita lihat ya, banyak input-input yang telah diberikan kepada rakyat, dan kita berterima kasih kepada kerajaan Malaysia kerana mereka menerima pandangan-pandangan ini ya. Sebab itu kita nampakkan ada kisah kelonggaran daripada apa yang kita laksana itu. Sekali lagi untuk apa? Kerana kita tahu rintihan rakyat. Kita tahu rakyat dah lama tak pergi jalan ke mana-mana ya. Cuma nak bawa cucu tak boleh lah lagi kan. Nak bawa ke supermarket tak boleh lagi jadi tapi bendanya is getting better. Itu bersyukur doa kita. Tapi yang nak cari kita adalah we have to build a platform of new regulatory leadership. Yang ini kita nampak this is the model. The model of collaboration dalam proses memastikan bahawa apa jua rentetan rakyat tadi kita boleh raikan ya, jadi alhamdulillah, dan kita nampak dengan Datuk Dr. Hisham banyak information yang kita maklumkan. Dan bila bertanya, dia respon dengan baiknya. Ya. Dan ini kita lihatkan sebagai satu contoh di mana satu new regulatory relationship di antara agensi kerajaan dengan rakyat. Because the rakyat has the right to know. Kan? Bila agak-agaknya lepas 90 hari bulan ni apa akan terjadi. Kita doakan yang terbaik. Ya, kita akan doa yang terbaik insya-Allah ya. Okey. Doktor, sebelum kita ke slide seterusnya, mungkin saya boleh bacakan soalan daripada Tuan Helmi Basri ya Doktor. Bertanyakan the court's decision is discretionary, not mechanistic. Perlukah rakyat difahamkan di sini Doktor? Mungkin Doktor ada sedikit feedback ke? Ulas balik soalan tadi. The court's decision is discretionary, not mechanistic. Perlukah rakyat difahamkan di sini? Okey, yang ini saya rasa soalan itu mengatakan bahawa apa jua kuasa yang, terima kasih kerana yang bertanya ya. Kita lihatkan bahawa dalam proses penghakiman kita nampakkan bahawa yang arif lebih arif lah. To be frank, kita ni bukanlah daripada golongan fraternity kehakiman ataupun guaman ya. Tapi kita percaya dengan penghakiman terbuka, kita lihatkan bahawa ada peruntukan-peruntukan undang-undang itu yang mengambil kira
yang mengambil kira ya. Niatnya apa? Niatnya ialah untuk mendidik, niatnya ialah untuk memberi peringatan, niatnya ialah untuk memberi contoh kan. Ya. Jadi walaupun kita nampak kadang-kadang kita nampak ianya first time offender ya, tetapi dikenakan ya. Mungkin kita tengok bukti-bukti. Saya percaya yang arif yang berada dalam kehakiman kita ini, mereka ini bertindak berasaskan fakta dengan bukti-bukti yang telah dipersembahkan kepada mereka dan juga melihat kepada the magnitude of the offence ya. Jadi kita lihatkan bahawa mungkin di peringkat-peringkat yang defendant atau orang bersalah mungkin tidak adil dan kita dari publik kita tidak adil. Rasanya tidak adil ya, ataupun kita terenyah dengan court decision umpamanya. Tapi kita pun dilihat daripada perspektif undangan mungkin mereka ini bertindak setelah mereka bertindak bukan off the cuff. Maksudnya mereka akan duduk dan bersidang dan akan yang arif akan melihat fakta-fakta sebelum punanya kita lihat ada penasihat ya dan sebelum satu-satu hukuman itu dilaksanakan ya. So untuk menjawab soalan saya tadi bahawa saya rasa discussion is very important, pentingnya, tapi within the limits of the law ya. Maka kita lihatkan pentingnya the court has done dia punya job. Rakyat juga haruslah sedar bahawa kalau kita ini melaksanakan kesalahan, maka kita kena tahu the consequences melanggar peraturan tersebut ya. Mungkin itu pandangan saya yang mungkin boleh orang lain boleh jawab kemudian ya, insyaAllah. Ya, Nep, silakan Nep. Okey. Mungkin doktor boleh teruskanlah dengan sesi Nep, ini saja slide ini nak ceritakan bahawa bagaimana proses merakyatkan tadi ya. Mula-mula kita tengok dalam PKP, kita tengok satu kereta, satu orang ya. Contohlah ya. Lepas tu dipikirkan bahawa bila parking, macam mana pula kan? Bolehlah 2 kereta 1 orang ya. Lepas tu suami isteri, lepas tu bolehlah kita extend pula dengan hari raya ini 4 kereta, 4 orang 1 kereta. Tambah pula bila rakyat katakan kalau kita ada kereta besar, MPV boleh banyak mana kan? Jadi yang Bapak Menteri yang katakan bahawa mengikut ke maksimum 7 dalam MPV dan sebagainya. Ini contohlah. Contoh bahawa kerajaan sentiasa melihat prihatin terhadap rentetan rakyat dan rentihan rakyat ya. Proses penambahbaikan kat sini betul ya. Memang betul, sebab tu bila saya perkenalkan konsep GOF in learning ya, go on learning forever ya, konsep GOF yang kita lihatkan bawah ataupun konsep golfer yang kita lihatkan we go on learning for excellence regulation ya. Tujuannya ialah apa? Seandainya ada ruang untuk tambah baik, maka kita akan tambah baik ya. Okey, ini antara benda yang kita nampakkan tadilah ya. Yang saya telah pada peringkat awal tadi kita telah bincangkan bagaimana kerajaan sedang mencari formula yang terbaik. Formula yang terbaik, pergerakan antara daerah ke daerah itu dibenarkan ya. Negeri ke negeri telah dibenarkan ya untuk 4 sebab utamalah kecemasan, kematian, perkahwinan dan kerja ya. Dulu tidak boleh langsung kan, very strict ya. Kita pun ada sekatan jalan raya dan sebagainya ya. Dan kita nampak insya-Allah lah harapkan bahawa kita pun ada ketetapan bagaimana ramai lagi orang-orang ramai kita ni nak ke masjid, rindu sangat nak dengar khutbah, rindu sangat nak berjemaah ya. Rindu nak selawat sama-sama ya. Okey Nep, seterusnya Nep, kalau ada slide yang seterusnya Nep ya. Ini contoh-contohlah. Sekali lagi proses transformasi budaya, the new regulatory relationship ya. Okey. Jadi kita pun lihat tadi kenapa perlu kita terangkan di peringkat awalan ya. Di peringkat awalan kita pun dah tahu ya. Kita lihat people are not happy ya. Kerana ujungnya rakyat tidak senang hati, tidak berpuas hati seandainya lah ya. Kita pun akan lihat antara yang telah dibincangkan baru ini banyak kawan-kawan bincangkan ya. Saya bukan apa, saya ekstrak sajalah kecoh bil elektrik melambung tinggi dan sebenarnya kita pun lihat TNB pun respons, TNB pun dah set up dia punya help desk ya. Yang ini proses apa? Supaya bila kita tidak jelas maka ada tempat atas saluran untuk kita jelaskan ya. Jadi kita lihatkan antara benda-benda ini kita lihatkan tadi bahawa dianya tidak akan membawa tekanan kepada rakyat, unnecessary stress ya. So salah satu yang kita nampak yang banyak ditekankanlah bagaimana kita nak manage stress dalam COVID-19 ni lah ya. How do you manage stress ya? Kita juga nak mengurangkan kezaliman domestik, ada dilaporkan begitu ya. Sebab tu kita kena protect the housewife, kita kena protect the children ya. Ekonomi keluarga terjejas kita pun nampak itu berlaku, ya, banyak berlaku ya. Jadi sekali lagi kita lihatkan kerajaan sedang mencari formula bagaimana banyak lagi sektor-sektor boleh dibuka ya. Dan seandainya kita juga tertekan ramai rakyat akan sakit. So ini antara perkara-perkara yang saya dah ulas awal tadi tapi kita nampak ada the pros and cons lah bila banyak sangat. Sebelum tadi sebelum kita lihatkan sebelum webinar siri saya tadi ialah webinar bersama
II Farid ya, dengan Datuk Syamsuri, dengan daripada Encik Muzaffar. Salah satu dikatakan dalam proses pendidikan umpamanya ya, kita kerajaan sedang mencari formula bagaimana untuk merakyatkan supaya readiness to learn online. Maksudnya kesediaan untuk belajar di atas talian ya. Bukan hanya untuk cikgu-cikgu, pensyarah-pensyarah, tetapi kita lihat survey tadi 6% saja belum bersedia. Ya. Jadi bagaimana kerajaan nak bantu supaya they are all ready ya. Bagaimana resistant, fear, stress. Okey, jadi sebab tu kita lihatkan ini contoh tadi berbalik kepada keratan akhbar tadi, bagaimana dalam proses penggubalan perlu ada perakyatan. Ini sebagai satu contoh lah ya. Garis panduan perancangan fizikal bagi warga emas. So siapa yang terkesan? Warga emas. Warga emas terkesan. Maka mereka ini haruslah dijemput. Mereka ini haruslah diberi peluang untuk menyuarakan ya. Saya ada bekerja dengan veteran. Umpamanya kita takkan pada veteran kita dengan kita pun lihat bahawa kerajaan ada membantu. Ya, okey. Ini antara perkara penglibatan rakyat itu daripada all scope, daripada pendidikannya, daripada kesihatannya, alam sekitarnya. Kita nampak dengan budaya GRP yang diperkenalkan sejak Julai 2017 ini, amalan baik peraturan, kita penting bahawa apa juga mesti ada elemen transparansi. Apa juga ada elemen penglibatan. Ya, betul kan? Ini yang kita buat dalam semangat itu, dalam semangat tersebutlah ya. Jadi amat penting juga rakyat harus belajar. Kalau tak faham bertanya. Maksudnya bila kita belajar daripada orang yang lebih arif. Kalau tak pandai kita pandai belajar daripada orang lebih pandai. Tetapi masih tetap kepada triple L tadi. Bahawa long life learning from the cradle to the graveyard. Ya. So dalam proses perundangan pun begitu. Seandainya ada peraturan baru maka kita kena belajar. Tetapi saya rasa RTM telah memainkan peranan agak baik dalam menghebahkan. Ya. RTM dalam menghebahkan. Okey, Cik Anip ada soalan? Okey dok, sebelum mungkin kita pun sudah kesentuhkan masa sebelum doktor mengulas membuat kesimpulan sedikit mengenai sesi webinar kita pada petang ini. Mungkin saya dapat sentuh sedikit mengenai apa yang doktor katakan tadi untuk dalam proses merayakan transformasi perundangan itu sendiri, mungkin dia akan memberikan bertambahnya lagi bandar-bandar paling bahagia. Kerana mungkin dok saya boleh berkongsi sedikit sebelum ini telah di bahagian penyelidikan dan pembangunan Plan Malaysia telah mengeluarkan statistik 10 bandar paling bahagia di Malaysia ni dok. Antaranya yang dikategorikan dalam 10 bandar paling bahagia seperti Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah, Majlis Bandaraya Kuala Terengganu, Seremban, Kulai dan yang lain-lain lagi dah. Mungkin dari segi apabila kita membuat proses merayakan transformasi perundangan itu, mungkin lebih banyak lagi dapat dijadikan bandar-bandar semakin bahagia ni dok. InsyaAllah. Betul, termasuklah bandar Tepin. Tepin pun bahagia. Betul. Kuantan pun bahagia. Dan dua bandar ini saya memang biasa sangat ya. So mungkin dari segi kriteria bahagia tu. Betul. Ujungnya pada proses merakyatkan transformasi ini kita nak rakyat bahagia. Rakyat bahagia. Ya tak? Kan? Jadi tak tahu kita pergi kepada help desk je lah. Kita tempat bahawa indeks bahagia. Ya. Saya isteri saya orang Taiping. Jadi tengok Taiping tu orang Tepin lah. Ya. Bahagia orang Taiping ya. Tapi ada juga negara-negara lain yang kita tengok bahagialah, bandar-bandar lain bahagia. Okey, itu di hujung perjalanan. Ya. Maksudnya dalam proses transformasi kita nak kesejahteraan, kita nak kebahagiaan ya. Sebab tu kita lihatkan organisasi membuat hari bertemu pelanggan ya. Tujuannya apa? Sekali lagi kalau tadi kita lihat kepada new regulatory relationship ya di antara agensi. Kita juga hari bertemu pelanggan ni penting ya. Kenapa kita lihatkan bahawa apa juga yang telah dikuatkuasakan kepada kita dan kita bertanggungjawab melaksanakannya, maka kita harus melaksanakan mengikut piagam kita ya, mengikut piagam kita. Mungkin dalam peraturan itu akan diatur di bawah lah, di bawah peraturan itu bahawa pentingnya kita lihatkan bagaimana tadi kita lihat pada persepsi tadi kan, persepsi rakyat terhadap agensi kawal selia ataupun pihak kan, salah satunya diukur bagaimana patuhnya mereka kepada KPI piagam pelanggan tadi ya. Okey Janib ya. Jadi kita lihatkan alright saya. So kesimpulan daripada sesi ini sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada MPC, terima kasih kepada rakan-rakan komuniti fraternity yang berada dalam siri webinar ini. Dalam proses merayakan transformasi perundangan sedia ada, kepentingan dan kesetaraan perlu diambil kira dalam memastikan Malaysia kekal harmoni. Ekonomi negara semakin mantap.
alam sekitar sentiasa dipelihara dan politik negara kekal stabil. Ya, itu doa kita. Kita harapkan bahawa the more educated the citizens of Malaysia are, the more compliant they are, dan ujungnya kita harapkan become very civic and a very disciplined community. Saya harapkan begitu ya. Jadi saya rasa sekian dulu. Terima kasih kepada mereka yang hadir. Terima kasih kepada mereka yang bertanya. Sekali lagi kita mohon maaf daripada pihak saya. Mungkin dari pihak saya sajalah, gambar tak ada, suaranya ada ya. Okey. Jadi sekali lagi terima kasih semua kerana sudi bersama saya, dan kerana ianya masih dalam bulan Syawal, selamat menyambut hari Syawal lah ya. Selamat menyambut hari raya puasa 6 bagi mereka yang baru nak raya ya. Sekali lagi thank you very much MPC. Terima kasih Syekh Hanif. This is our first session together, dan anyway sekali lagi maaf zahir batin. Terima kasih dan kembali, semoga kita bertemu di sesi yang akan lain. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya serahkan kembali kepada saudara Hanif. Cik Man. Cik Wan. Baik, terima kasih Dr. Sam. Sidang hadirin yang dikasihi, tak sangka masa begitu menceburi kita. Setelah sejam kita bersiaran secara langsung melalui GoToWebinar platform, dapatlah kita dengarkan perkongsian ataupun pengalaman ilmu itu sendiri daripada Yang Besar Dr. Sam. Kita telah mengupas kepada sidang hadirin 3 perkara, iaitu yang pertamanya keperluan untuk meraihkan perundangan tersebut, sedikit adaptasi pembelajaran daripada Primary Authority United Kingdom dalam meraihkan perundangan, dan kita dapat lihat pada strategi meraihkan perundangan sedia ada itu sendiri. Okey, terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Yang Besar Dr. Haji Noor Hisham Muhammad Alwi kerana sudi bersama pihak MPC berkongsi pengetahuan dan pengalaman pada hari ini, dan sidang hadirin yang sudi meluangkan masa untuk JLP webinar siri ini. Akhir kata sebelum saya tamatkan sesi pada petang ini, terimalah 2 rangkap pantun daripada saya. Kucing Dina melompat-lompat, kakinya luka terpijak duri. Muafakat kita membawa berkat, teguh berdiri, bangunkan ekonomi. Sesi webinar kita berakhir di sini, segala ilmu tersemat abadi. Pembudayaan merakyatkan perundangan terus diimplementasi. Semoga kita berjumpa lagi. Sekian, wabillahi hidayah wa taufik. Stay safe dan salam hormat. Kuatkan semangat, teruskan muafakat. InsyaAllah kita pasti menang. Okey, terima kasih.